Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Khamis 4 hari bulan Mac. Ya, alhamdulillah diberi kesempatan untuk jadi host lagi sekali. Kali ini untuk KLM, Thermomix KLM branch punya tema hari Khamis punya cooking show, ya. So hari ini alhamdulillah kita punya title, kita punya topik is nostalgia masakan kampung. Okey, so saya nak mulakan dengan berpantun. Dengar ya. Tanam sayur berbidang-bidang, disiram elok dengan gayung. Assalamualaikum, selamat petang. Jom kita bergotong royong. Mandi di laut dengan pelampung, pelampung dihias bunga raya. Takkan hilang masakan kampung, warisan berharga tanah Melaya. Ayak tepung, sambal bersandar, si anak dara, baju berenda. Masakan kampung, tradisi bandar, teras selera, bertaraf persada. Okey, persada. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Okey, I seronok ni, I seronok sebab apa kan? Muka kita tak ada ala-ala kampung tapi kita cuba buat cara kampung juga hari ni. Nostalgia. Okey. Okey, alhamdulillah sekarang I nak mulakan sebab kita nak pergi 10 buah rumah. Tengokkan tu kita ada kuih koswi, kita ada lepat pisang, ikan patin masak tempoyak, gulai nenas ikan masin, ya, puding labu kuning, rebung masak lemak, cili padi dengan perut salai, chicken adobo, laksa kuah putih ganu, pengat durian dan sambal tok-tok dan ulam-ulaman. Okey, untuk pengetahuan semua, separuh tu memang saya baru belajar hari ni. Tak pernah dengar. Okey. Kita kan orang bandar tapi kita kena go back to history, ya. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni I nak pergi to our first cook, ya. Kita punya, I nak bagi satu lagi, mana tadi satu lagi pantun tapi I buat tu kemudian lah. I nak pergi first house. First house kita nak buat kuih koswi. So kuih koswi ni kita nak pergi all the way ke Kak Rat. Kak Rat kita, orang panggil dia Kak Rat, kita pun pakailah dia Kak Rat. Assalamualaikum Rat. Oh, kita bersimpul. Bersimpuh kita hari ini. Ya. Silakan. Terima kasih Adriana. Nak berbalas pantun tak reti, so I baca apa, I akan sharekan pantun yang memang famous. Buah cepedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Kami budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. That is so nice, right? Silakan. So hari ini I and Shashu kita akan buat kopi koswi. Sambil tu kita bersimpul kat rumah I. Nak simpul kat luar panas sangat, so kita bersimpul dalam rumah, okay? So sambil I buat kopi koswi, Shashu sekarang tengah lipat apa Shashu? Apa tu, lepat ubi kayu. Lepat ubi kayu. Okay. Alright, just to share with you all kan, kuih koswi ni ada satu kuih peranakan, ya. Tapi famous lah di kalangan orang Melayu juga. Okay, kuih koswi ni dibuat dengan tepung beras dengan tepung ubi kayu, ya. So, secara traditionally-nya, kuih koswi ni dia leceh sikit. Maksudnya kena kacau dekat atas dapur, okay, sampai pekatkan dia kan. Okay, so I nak tunjuk how easy it is to do it with the Thermomix. Okay, now first kali kita akan kukus kelapa parut putih ni, tok garam sikit, okay, dan we steam in our Varoma. Varoma ni juga adalah steamer, pengukus. Alright, pengukus kan. So kita dah steam dah, nak cut time, so I already steam this pagi tadi, ya. And then sambil I nak buat ni, Shashu akan tolong I apa nama dia? Oleskan. Acuan lompang ni dengan minyak sikit. Acuan lompang ni, okay. Kuih koswi traditionally dia akan buat kat sini, ya. This one I pinjam dekat Mars. So you need to preheat your mold first. Then you akan dapat the dimple effect, alright? Okay, kat sini. Alright.
So kita oleskan sikit-sikit dan kita letak. Kan dia ya. Ya. Okay, and I straight away akan start with my sugar. Okay, first kali kita akan letak air 130. So this is not a cooking class. Kita cuma akan tunjuk you how easy it is to do the kuih kosui with the Thermomix ya. So this is gula Melaka. Okay, I nak ajar you sikit ya. Gula ni nampak tak? Very soft. It shows that it's very pure gula Melaka Okay, So, kalau Adrina, yang keras tu dia bercampur Okay. dengan gula putih. Okay, Adrina, did you know that? Ya, betul. It's I very pun belajar hari tu, Sifu Surya ada cerita. Sifu kita tu pasal lah dengan Thermomix KLM ni, kita belajar macam-macam tips. Macam-macam tips kita belajar. Okay. Sekarang bab kata pantun Adrina tadi kan, masakan tradisional kini kian yang kata apa, luput zaman. Anak-anak kita pun dia tak tahu kuih kosui, tu makan saja. Kan? So with the Thermomix, it makes your life so much easier. Okay. So Macam ni lah kan, betul kan Rat? You kata you dulu pun tak masak sangat, you bake saja. Sekarang bertambah you masak. Ya. dah matang yang masak sekarang because it's so easy. Alright. So what I'm going to do right now is I letak air tu, cuma I nak buat air gula dia. Okay, for 10 minutes. 10 minit 10 minit. Lepas tu 100 degrees. 100 degrees is the steaming. Steaming pula, masak 100 degrees is your apa ni nama dia? Tahap steam lah, tahap boiling water. Okay. So after this, lepas dia dah masak air ni, kita akan tapis. Best that you tapis the air gula dulu. Masuk balik dan kita akan campur 2 jenis tepung. Tepung beras dan tepung ubi kayu. And also sedikit air kapur. Okay, cerita kelakar hari ni I tak pernah beli air kapur. So bila this is my first time buat kuih kosui. So bila recipe calls for air kapur, I carilah air kapur satu kedai Melawati, I cari. Sebab kena gelakkan orang. Lepas tu tanya my friends pun, dia kata sebenarnya air kapur tak jual, tapi jual kapur sirih tu, and you put in water, that's how you get air kapur. Oh, okay. So today I learned something new. And I also learned something new, and I'm sure a lot of people are learning the same thing today. Because we take things for granted from our parents kan, from our mother, our nanny and makcik-makcik kan. Kita jenisnya, kerja kita is just do all the menial tasks. We do not know the integrity of the recipe. So with the Thermomix, it makes your life so much easier. You ikut je, insyaAllah akan jadi. Okay? Adrina, after this, you're going to the next tukang masak. My part is done. After You cerita I dah sikit buat, again, apa yang you akan buat lepas ni? Lepas air gula tu. so lepas air gula ni dah masak, okay, akan tapis dia. Tapis, gula ni mesti tapis. Kerana dia ada hampas-hampas, okay? So tapis, I akan masukkan tepung-tepung, air kapur, a bit of garam, and dia akan masak. Lepas tu, I akan tuang dekat dalam acuan mold ni. Okay. After I tuang acuan ni, I akan kukus selama 15 minit. And I'm done. Ya, you akan kukus dalam varoma tu ya? Yes. And the best, Adrina. Berapa lama varoma tu? Traditionally, kita kena masak the kuah ni. Dia punya ajar tu lah, kuah tu kan. Kosui tu, bancuan kosui tu. On a slow fire, you have to kacau. Lepas dia akan kental. Betul. Right? And then, kalau you nak kukus, dah lah kacau periuk lain. Lepas tu nak kukus dengan pengukus yang besar tu yang I inherited from my mother tu. Yang traditional one. Yes, yang dekat dalam kabut. Lepas tu nak keluar tu berabut-rabut lagi kan. So the thought of steaming is like so tedious, right? That's why I tak pernah buat benda ni semua traditional. Tunjuk je sikit varoma tu. Tunjuk je sikit varoma tu lagi sekali. Lepas ni, I'm gonna put it here. Gitu. Itu Right. for multi cooking, right? Dan semua ni boleh didapati. Semua ni boleh didapati bila kita dapatkan Thermomix kita TM6. Semua ni datang sekali. Tak perlu benda-benda lain. Okay, terima kasih Kak Rat. Kejap lagi kita datang right at the end. Thank you so much. Bye. Okay, bye. Okay, sekarang kita nak pergi dekat peserta seterusnya. Adlina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekejap. Okey, boleh dengar?
Boleh. Assalamualaikum, saya Adelina. Saya bersiaran daripada Kampung Putrajaya. Panas ni, panas lik-lik ni. Saya kat belakang patio. My little cooking studio lah kononnya. Okay, so I Tak am ada going masalah to... Adlina sebab apa your kitchen can go anywhere. It's the Oh smallest kitchen yes, in the world. betul. Okay, so hari ni saya akan share macam mana nak buat lepak pisang. Okay, lepak pisang ni memang nostalgic lah for me. Okay, sebab sebelum ni tak pernah buat. Tapi kecil-kecil selalu makan apa yang mak buat atau mak mertua buat. Okay, so macam Kak Rat, what I'm going to do today sebab lepak kita nak kukus. So I'm going to use Varoma as well. So actually untuk buat ni kita akan gunakan everything yang datang dengan Thermomix kita. Okay, alright. So saya tunjukkan dulu. Terus, because I'm going to show while mixing the ingredients, I'm going to explain more about the dish, okay? Alright, so first thing is kita masukkan je semua bahan-bahan yang diperlukan, which is actually about is 5 sahaja. So this is banana, so senang sangat dengan Thermomix. Allah, tak tunjuk tadi bowl ni kosong. Okay, masuk aja. Daripada kopek pun boleh terus masuk. Okay, and then let me just show you. Thermomix kita ni is also a weighing scale. So, kalau bila kita masak senangnya, everything comes with a measurement. So, you can just put everything in terus. Kan tak payah nak bekas asing-asing, timbang asing-asing, keluarkan timbang, kadang-kadang keluarkan timbang, bateri dah habis. So I've already actually, this is tepung, I've already pre-measure lah kan nak cepat. Tapi it's about, berapa ni? Okay, 80 gram. And then I'm gonna need gula. Gula ni, okay, dalam 20 gram tadi, 25 gram tak silap. Garam, a bit of garam, about a pinch. And then santan. Actually, this is not santan. I actually use milk because my son allergic to santan. So that's, it's actually to give it a bit of liquid lah kan, basah sikit, senang kita nak mix. Okay, so that's it. 5 ingredients. So I'm going to go back, swipe to this screen. Tutup lid sebab kita nak start mixing. So it doesn't take a very long time. Seminit saja. Because I'm using, oops, ke sini pula dia. I'm using about 6 pisang tadi. So tak banyak sangat. So 1 minute, I'm going to mix to speed 3. Pusing aja sampai speed 3. Okay, so senang sangat sebenarnya nak buat lepat pisang. Kecil-kecil mak selalu buat tapi sampai lah ni actually this is only my second time. The first time I tried making it because untuk cooking show ni decided that okay, Alina buat dessert kan. So fikir apalah yang mudah. So sebenarnya lepat pisang ni kalau kita buat manually kan kita kena lenyek dia punya pisang dulu. Lepas tu apa lagi? Baru kita mix in the tepung and all the other ingredients kan. And then bila nak mengukus, we have to take that big pengukus on top of your stove kan. So that's why I think I did not pursue it before lah. Macam leceh sangat ni nak masakan kampung kan. So sekarang ni senang sangat sebab lepas ni dah pakai mix. Kita akan terus clean bowl kita sebab kita nak masukkan air untuk mengukus di atas. Okay, sekejap sangat sebenarnya kan. Seminit dah siap. Sambil masak boleh betulkan tudung lagi. Actually, seminit tu sebenarnya lama kan. Kita boleh buat macam-macam kat dapur. Tapi kalau kita kat depan dapur ke buat kerja aktif, sebenarnya tak cukup masa pun. Okay, so I'm going to take out the batter. Okay. As much as I can. I think my banana ni dia macam berair sikit. So boleh tambahkan tepung kan? Boleh tambah tepung kalau nak. But I think this is okay lah. It's not so berair.
So actually easy je. Kalau you rasa macam dia a bit watery, tambahlah tepung sedikit. Sedikit, bit by bit lah. Okay, so take everything I can out. Sayang, sekarang ni pisang kat kedai pun mahal tau. Semua mahal sekarang. Kan pisang pun. Tapi ada je cara kalau kita nak save money. Boleh. Betul. Yelah, tanam pisang lah kalau nak Business save. pun boleh juga buat bisnes. Ramai Betul. cakap dulu tak pernah buat, sekarang boleh buat. Jadi siapa kata kita tak boleh buat, macam-macam boleh buat sekarang. Betul. So I'm using the spatula kita ni memang sangat bagus. Dia flexible. Kita boleh keluarkan as much as we can of the batter. Lepas tu yang best, lepas dah pakai, letak macam ni je. Dia tak sentuh pun the surface. Tak kotor. So senang. Okay, apa kita nak buat ni? Saya nak pre-clean. So masuk air lebih kurang tutup blade lah. But I think I'm going to do a bit more sebab pre-clean ni information dia semua ada dekat screen. Saya nak masukkan air about a little lah, banyak sikit. A little is the maximum kan Kak Ed? Ya, boleh. Yeah. It's actually sufficient. Just nice. Okay, so close the lid. Simple aja. Oops. Go back to the screen where all the modes are. Kejap, pre-clean. Okay. Kalau tak faham, ada banyak stage. Kita boleh tengok kat information tu. So sekarang I'm going to use the first stage which is cleaning the bowl for dough. Dah. So sekarang ni while it's cleaning, you nak buat apa? Okay, while it's cleaning, sebenarnya I nak start membungkus lah. And then tunjuk satu je boleh? Tunjuk satu. Boleh. Okay, so kita kena guna daun pisang lah kan. And then daun pisang ni kita kena, I baru tahu perkataan ni, layur. Sebenarnya layur tu is, we have to macam either, it's two ways. Either you bakar atas api sebab kita nak lembikkan dia. Sebab kalau kita tak lembikkan daun ni, dia akan jadi, dia keras. Bila kita lipat dia koyak. So then you put the batter in the daun pisang. Yes. Just put about 2 heaped tablespoon macam tu, agak-agak lah. Okay. So like this, nampak Nampak. Ini pun amator tapi okay lah. So you just lipat like that, kan? And then fold one side down, and then you macam turunkan sikit kan? Then only you lipat this side. Macam tu. Nampak macam nipis tapi nanti dia kembang masa kita kukus, okay? Lepas tu kita letakkan dekat atas varoma. Letak je dalam varoma. And then kalau you boleh tunjuk varoma punya dish tu kat bawah dia ada lubang-lubang so that people can see. Yes. Okay, this is our varoma dish. This is the varoma tray. Basically you boleh buat 2 level kan? So dia ada lubang-lubang sebab nanti bila kita panaskan air, the steam, water will evaporate dan dia akan lalu situ. So lalu atas. Yes. So susunlah kat atas ni. What Adlina is going to do lepas ni is just wait until the pre-clean is done. Fill water, steam it saja. Itu saja. Dah siap. Betul. Yes, nak steam, steam basically lepas ni I can toss the water out, put water in untuk boil about 6 minutes and then I can start the clock. Bila I dah boil baru I letak varoma kat atas. Boil for about 15 to 20 minutes. Kukus. Okay. Thank you 15 to 20 Adlina. minutes saja. Okay. Punya senang, bukanlah susah kan sebenarnya? Ya Allah, senang sangat. Rasanya selalu buat jadi minum petang. Okay. Alhamdulillah, so kita dah buat dua pencuci mulut. Sekarang kita nak go over to my friend the DJ Liz. DJ Liz, mana DJ Liz I ni? Nak kena cari dia. Mana DJ Liz? Kejap ya. Nak cari DJ Liz. Okay, dah nampak dah. Nanti I datang later lepas kita dah habis dengan semua orang. Yes, DJ Liz tolong unmute yourself please. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok apa ada.
tu kain batik je kat atas kepala tu. Kain batik ke? Kain batik. Hai, ya Allah, nak terbang juga dengan kain batik ni kan. Nostalgia kata kan. Ah. Nak pakai kain batik tak nampak. Kita Itulah pakai baju sama lah batik. dengan I. I pun kain batik pergi dekat kepala. kita buat fashion. Kita buat fashion ya. Okey Liz, silakan ikan patin masak tempoyak you. Ayu, sedapnya kan? Ya You beli kat mana patin you? Ikan patin beli kat mana? Oh, semalam I pergi, kawan I ada restoran. Kata, alah kecek-kecek lah nak seko. So, dia bagilah beli seko RM20. Okey. Boleh lah. Lepas tu pergi cari tempoyak. Ui, itu dapat cari kat mana? Ada kat depan rumah ni. Okey. Boleh sambil-sambil tu makan durian juga. Resepi ni dari mana? Dari mana dia dapat resepi ni? Nak cuba cerita. Oh, resepi dari sini senang je, MK. Cuba cerita sikit apa MK tu? MK tu Malay Kitchen. Di author dia Suria. Kan Nasab lagi ada Suria kat sini. So salah satu daripadanya adalah patin gulai tempoyak. Senang je nak buat. Buku ni dia menang International Government Award. Macam Oscar. Dia menang tu. Betul. I'm so proud because ni diguna pakai oleh seluruh dunia. Ya. Kan? Ya, betul. So, okey, jom kita start. Okey, sebelum nak start apa-apa, kita cucikan sampai bersih. Lepas tu kita kunyit garamkan. Okey. Kemudian put aside. Okey. Barang-barang lain kita kena ada serai, bawang, kunyit hidup, lepas tu cili padi sikit lah. Okey. The thing is, bila kita masak secara tradisional, kita selalunya bila mak-mak dulu cakap pergi titik serai tu. Kan? Maksud titik tu tumbuk-tumbuk sikit lah kan? So dalam Thermomix pun kita boleh gunakan persamaan itu dengan menggunakan mode reverse. 4 minit. 4 minit 4 saat. 4 semak kat saat kat oi. iPhone lah. Saat. 4 saat. Lepas tu reverse Dia ada kat sini reverse. 4 reverse. Jadi kita tak payah titik-titik, tak payah pergi guna lesung batu, tak payah. Tak payah. So maksudnya dia tak hancur sangat tapi dia just pecahkan je. Lepas tu bila aktiviti dah siap dia bunyikan, dia beritahu kita. Dia bunyi, dia beritahu kita. So dah pecah-pecah macam ni dah. Alright. So okay, kita put aside. Ni put aside ke? Okay. Serai tu put aside. So sekarang ni yang lain-lain ni kita nak blend dia. Cili, kunyit hidup, kita blend 30 saat. Speed 10. Tak perlu ni tak perlu air. Tak perlu ya? Tak perlu, 30 saat je. Kita jual sikit naik. Dia sekarang ni dia bising sikit, so Liza tak boleh nak cakap. Saya nak beritahu dia pergi laju tu, masa dia pergi laju tu kita punya Thermomix blade boleh pergi selaju 10,700 ya, 10,700 rotation per minute, revolution per minute. Jadi dalam masa 1 minit dia boleh pergi 10,700 RPM. Dah siap pun. Dah 30 saat. Okey, tengok tu. Dia punya halusnya. Boleh nampak tak? Nampak. Okay. So bila dah halus tu kita scrap. Kemudian senang je masuk air. Okey, lepas ni kita masuk air. Lepas tu kita didihkan 8 minit. Lepas tu? Lepas tu kita masukkan ikan, kita letak tempoyak. Lepas tu kita didihkan another 2 minit. Dah. So basically lepas ni the function is macam pot sajalah kan? Yes.
So Tapi I apa nak beza highlight, pot ni kita tak perlu nak kacau. kita tak perlu nak kacau sebabnya kita kan sibuk, kita tinggalkan aja. Ada satu soalan Kak Liz. Ha, Ikan tu masak dalam blender yang ada blade tu tak pecah ke? Tak. oh. Ini special, dia ada reverse mode tu, maksudnya blade tu on the blunt side tu dia berpusing. So dia jadi pengacau saja. Dia jadi pengacau je, bukan penghancur. Bukan pengacau. Okey. Okay. So macam tadi, macam Adlina kata, kita boleh scale, ada scale dalam ni. So kita letak air 300 gram. Okay, letak air 300 gram. Kita nak buat pekat-pekat sikit kan? Tak naklah cair-cair sangat kuah ni. So lepas ni kita letak tempoyak dengan ikan saja. Itu saja. Kita letak ini, kita ada serai tadi. Ya. Kita ada bunga santan. Kita ada daun kesum. Masuk semua. Kita didih lah dulu. Macam orang dulu cakap didih kan. Itu yang 8 minit tu didih dulu. Lepas tu dah habis tu nanti baru masukkan tempoyak. Masuk juga tempoyak. Belum. Kita masuk sekarang. Oh, masuk sekarang. Sedapnya. Letaklah air suka. Dua. Dalam 50 gram. Okey. Lebih sikit. Okey. Alright. So, kita didihkan. Didihlah 8 minit. Okey. Lepas dah didih 8 minit tu, lepas tu Liz masukkan ikan. Masuk ikan, didih lagi 2 minit, baroma, reverse speed one. Reverse speed spoon. Lepas tu dah siap. Okey, kita datang balik jumpa Liz. Terima kasih Liz. Senang je. Enjoy the show. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright. So, kita dah tengok berapa orang tu. Kita dah pergi jumpa Razia, Adlina dengan Liz. Dah 3 orang kita jumpa. Jadi kalau siapa yang menonton di luar sana tu, faham tak what's going on? Sebab kita ni nak menunjuk saja hari ni. Kita bukan nak, it's not a cooking show. It's not a cooking class. It's a cooking show. Supaya kita boleh bagi inspirasi kepada semua. Bila you dah ada Thermomix, apa you boleh masak. Ya, so selalu orang kata, alah kita nak masak ala kampung. Tak ertilah nak guna benda moden. Ni nak tunjuk kampung pun boleh, tak ada masalah. Nak tunjukkan berapa ramai dari golongan kita ni, sebelum ni pun memang tak masak. Tapi sebab ada Thermomix, lagi kita masak. Okey, sebelum saya pergi kepada peserta seterusnya, saya nak bagi pantun lagi. So tadi, ikan patin masak tempoyak. Gulai nanas, si ikan masin. Semua golongan memang layak. Thermomix hebat, seakan vaksin. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada jam yang akan masak gulai nanas ikan masin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Okay. Saya Jam or DJ or whatever you call me. Okay. Daripada Bukit Jelutong. Okay. Before I start, I pun nak pantun. Okay. Silakan. Okay. Bunyi kompang, pak pong. Si dara dan teruna bertemu di Jasin. Sungguh enak masakan kampung. Gulai nanas dan ikan masin. Yeay! Seronok I dapat berbalas-balas. Okay. So, semua orang tahu ikan masin ni memang favourite lah kalau kita di kalangan orang Melayu kan. Okay. Sekarang ni nak buat masak lemak. Kami orang Kedah kami panggil gulai. Semua benda kami panggil gulai. Yang berkuah tu masak lemak pun gulai, kari pun gulai. Okay. So hari ni gulai ikan masin ni actually is macam ala-ala masak lemak. Okay. So what I gonna put is bawang. Okay. Tengok bekas ni pun very traditional, right? Okay. Okay. Tiffin ya? Ya, tiffin. Okay. So dia punya corak songket. Boleh tunjuk lid punya cover hole tu supaya kita tahu protokol. Okay. So this is the lid. Okay. So kita nak measure, kalau nak masuk apa-apa yang tak payah potong, tak payah hiris ke apa ke, kita boleh pakai this lid to measure. Okay.
So macam bawang I ni, macam ni, dia kecil tak besar. So I boleh masuk ke lid ni, I masuk je. Okay. Sebiji I tak potong. Okay. And kunyit dan cili padi dan serai sikit. Serai yang white part. Okay. Kita masuk je. Okay. Masuk air sikit. Actually boleh masuk air masa tengah blend, but I boleh masuk sekarang juga. Untuk blend. Okay. Tutupkan dia. So I akan blend sama macam list tadi, just 30 second, 30 saat. So masa 30 saat tu bising dekat my side. So Adrina you boleh ada conversation, okay? Okay. So I akan set 30 second. Speed 10. Pergi dekat speed 10. Ya, slowly pergi dekat speed 10. So yang saya nak cerita sikit ni, kami ni daripada KLM branch. Okay, KLM branch ni insya-Allah tiap-tiap hari Khamis pukul 3 petang dan juga hari Sabtu pukul 3 petang kami adakan branch punya cooking show macam yang you all tengah tengok sekarang ni. Okay, alhamdulillah. Kalau you all nak tahu lebih lagi dengan Thermomix, carilah advisor daripada KLM branch sebab kami suka share our passion, ya, macam what we are doing right now. Okay, dah settle dah? Dah ada bunyi. Okay. Ui, cantiknya. Okay. Cili padi, kunyit, okay. Naik ke hidung I. I boleh bau, I boleh rasa dah macam mana the aroma. Ya. So cili padi, kunyit, color dia memang macam ni, dia macam orangey. So I akan scrape sikit masuk kat dalam ni. Sayang kan yang melekat-lekat kat lid ni. Okay. Dalam ni pun I akan scrape sikit. You all nak tengok. Okay. Cantiknya. Halus tak? Just 30 second. Okay. Kalau bukan dengan Thermomix tak halus macam ni ataupun takes a longer time kan Jam? I have to buat banyak kali. Okay. And I have to put a lot of water. Sebab kalau water sikit dia takkan jadi cantik halus. Ini orang yang cakap ni memang tukang masak handal. Tukang masak masakan Melayu lagi tu. Hari ni kita tengok is my favorite team sebab memang masakan tradisional, masakan kampung ni memang I suka masak. Okay? Tu dia. So, what's next? Kita akan masukkan nenas. Nenas ni terpulanglah berapa banyak nak letak. Okay, so masuk je. Ini nenas muda ke nenas masak? Okay, nenas ni jangan muda sangat, jangan masak sangat. Oi, itu nak kena cari skill lain pula tu. Tak, bila you tengok kan kat supermarket tu, dia punya kuning tu atas tu sikit je. Tapi jangan hijau terus sangat, yang tak masak langsung nanti dia tak sedap. Okay. So dia macam masam-masam manis sikit. Kalau dia masak, kalau ranum tu, tu tak sedap. Okay. Okay. I pakai ikan masin ni, I akan pakai ikan kurau. Ikan kurau is the best lah. Okay. So ikan kurau, ambil campur isi dengan tulang. Ni ada tulang dan ada isi. Okay. Kalau you pakai isi semua dia tak berapa sedap. Dia kena ada tulang, juice from tulang tu yang keluar yang sedap. Okay. Masuk je. Ada option is macam ikan talang pun boleh, ikan kamera, as well as ikan masin. Okay. So masuk santan. Okay, fresh santan ya. Masuk je ya. Masuk je. Itulah ada orang Thermomix kata dia orang pandai masak, tak perlulah Thermomix sebab dia kata Thermomix untuk orang yang tak pandai masak macam saya. Tapi ini tukang masak gunakan Thermomix. Betul tak? Betul. I memang masak dekat dapur. Memang I masak. Why I like Thermomix? Because I boleh Thermomixkan all my masakan kampung ni kat dalam ni and it's easy. Okay? You nampak I pakai satu bowl ni. Okay, masuk air sikit because dia santan I pakai ni santan pekat. Saya masuk air sikit. Okay. And then jangan lupa kita punya serai ya. Dan daun kunyit yang disimpul. Okay. Tengok semua tu kita masuk dalam blender kan? Masuk semua dalam blender ni dan kita akan masak
dan sedikit gula. Sebab apa I pakai gula? Sebab kita punya cili padi tu dia pedas kan. So kalau nak balance kan dia punya rasa pedas tu, kita letaklah gula sikit. Okay. Ini you all orang Kedah panggil gulai. Kalau kita orang dekat Negeri Sembilan, kita cakap juga ni masak lemak. Masak lemak jugalah kan? Masak lemak jelati jugalah kan? Samalah. And then kerja I kan, masa I kecil-kecil dulu, I jadi tukang kacau. Every time kita masak dengan santan ni, masakan lemak cili padi, semua santan kan. Memang kerja kita kena kacau sentiasa. Betul. Sebab apa? Sebab masak lemak, kita tak nak dia pecah minyak. Sebab tu kita kena kacau. Betul? Betul. So, sekarang dengan Thermomix, mudah sangat. Ni I set ni. Okay, I akan set 20 minit. Okay. So 20 minit I akan set. Ya. So I akan set dia punya temperature not to boiling point. Apa temperature boiling point? 100 degrees boiling point. 100. 100 dia akan boil, dia akan sebabkan santan tu keluar minyak. So kita tak nak. Okay? Ya. So kita akan set 95 je. Which dia tak sampai boiling point, so dia tak akan pecah minyak. Ya. Itulah kehebatan masak lemak. Masak lemak dengan santan ni kalau ada Thermomix. Tak perlu lagi nak mengacau-ngacau. Betul tak? And then cantik texture dia. Perfect texture. Kita lagi I tinggal je. Lepas ni, you boleh pergi dekat next presenter. So ni akan set speed spoon. Speed spoon and reverse. Reverse sebab apa? Sebab kita nak dia pusing ikut blade yang tumpul. Tak nak dia chop kita punya nenas dengan ikan masin dalam ni. Okay? Okay, thank you so much. Thank you DJ. Okay, nanti kita jumpa lagi. Sekarang I nak pergi ke Kak Marzita. Kak Marzita nak buat. Assalamualaikum Kak Mar. Waalaikumsalam. Apa khabar? Selamat petang. Khabar baik. Okey. Kak Mar ini nak share macam mana nak buat puding pumpkin, puding labu kuning, okey? So, mari kita cerita sikit lah. Labu kuning ni biasanya untuk orang Terengganu Pantai Timur, selain daripada buat puding ni, kita boleh juga buat, kita panggil pengat tau. Ataupun orang Pantai Timur panggil sira. Sira pumpkin, sira labu kuning. Dia just masuk, tapi hari ni akak nak ubah style dia buat puding ya. Okey. Bahan-bahannya labu kuning. Dan kita pakai raw sugar dan gula anau atau manisan. Okay. Yang ini yang asli lah. Yang asli ya. So what we want to do now, yang akan nak buat sekarang, akak akan masukkan gula raw sugar ni dengan gula anau ni. Apa ni kita panggil, kita shave dia dulu. Nanti kalau besar-besar ni takut blade air rosak kan. Nak jaga blade kita kan. Masukkan semua ni. Bukan akak dah buat bahagian ni dulu dah ke tadi? Belum. Oh, ingat I dah buat dah. Okey, sekejap ya. Sekejap je. Just nak tunjuk function turbo. Turbo dia 3 kali ya. Sebab kita supaya kita punya puding tu halus. So bila kita turbo, function ni dia tak akan buka dia punya apa ni anti-lock ni tak akan handle buka. Handle dia untuk safety lock. So kita kena tekan save, kita kena tekan home baru dia buka, okey? So tengok. Halus sangat. What happened ah? Nampak, sorry. Okey, halus sangat ya. Ya, halus. Akak akan masukkan sebanyak 600 gram.
Dan ini dalam 10 gram. Kita Agak-agak. rendam je sekejap. Agak-agak 10 gram. And then terus masuk dalam ni. Dengan kita punya daun pandan. Tak di sini. So kita masak selama 10 minit. 10 minit ya. Mhm. minit temperature 120 speed tu. Okay. Dan meanwhile, masa sebelum you pass to another chef, akak nak tunjukkan kita steamkan labu kuning ni. Oh, akak buat dalam simmering basket. Akak buat dalam simmering basket supaya dia punya taste tu, lemak dia lagi sedap. Okey. Dia punya sweetness tu lagi sedap. Rather dan kita rebus dalam air. Okay. So this one about 350. Okay. 400 pun tak apa. Because I dah, okay, tengok dia punya ni ya. Air berapa banyak tu Kak? Air about 550 sahaja. Okay, 550. So this is selain daripada kita steam masak nasi apa semua, potato pun kita boleh steam, pumpkin pun kita boleh steam, telur pun boleh kita steam, ya, pakai simmering basket. So kita steam selama 18 minit. Okay. So lepas akak dah buat tu nanti apa akak buat? Campurkan dua-dua sekali. Akak akan campurkan yang ini dalam air gula tu. Anau ni, gula anau. Dan akak masukkan santan, garam tu semua dan dah siap. Oh, lepas tu dah siap? Lepas tu dah siap 2 minit. Masukkan santan dengan telur. And then dalam 2 minit tu 120. Siap. Masukkan dalam acuan? Masukkan dalam apa, pumpkin, campur sekali dengan ni. Lepas dah siap tu masuk dalam acuan? Masukkan dalam acuan. Lepas tu dalam peti sejuk? Masukkan dalam peti sejuk lagi best lah. Okey. Ataupun boleh makan je. Akak nak share sedikit je ni, kebaikan pumpkin ni, dia very good tau untuk ibu yang mengandung, ibu hamil, actually very good untuk pembesaran janin. Dan juga pumpkin ni dia boleh kontrolkan daripada kita kena cacing. Dia jaga usus kita. So, dan kalau sunnah anak juga Kak. Pumpkin ni sunnah sebenarnya, makanan sunnah. Betul. Jadi dia ada juga mengandungi 19 vitamin di mana bagus untuk ibu hamil untuk perkembangan bayi dalam perut. Okey. Okay, thank you Kak Mar. Thank you Kak Mar. Okey, sekarang ni kita nak pergi over ke Kak Salma. Kak Salma boleh unmute. Nanti kita datang, kita tengok, kita jumpa semua masing-masing balik nanti at the end. 18 minit ya. Okey, nanti. Terima kasih. Oh, Masya Allah, kita terbang ke mana ni? Negeri Sembilan ke Melaka ke mana ni? Minangkabau ke tu? Hai, Assalamualaikum. Saya Raiza Salma. Alhamdulillah, hari ini saya berpeluang nak masak lauk rebung dengan perut salai. Bila kata nostalgia masakan kampung aja, saya cakap mai semua kata masak lauk rebung dengan perut salai. Actually, we all dua orang daripada Melaka. Tapi perut salai ni dengan rebung ni bukan daripada kampung I. Tapi daripada kampung dia. Kampung dia kalau masak lauk border lah tu. Perut salai. Dekat border Negeri Sembilan lah tu. Dia Alur Gajah. Yelah. Masjid Tanah. Dekat-dekat lah tu. Kalau macam we all kalau rebung ni selalu we all mix dengan tulang ataupun suluh keladi. Tapi kampung dia dengan perut salai. Tu jadi macam kalau kenduri kahwin ke apa mesti ada lauk tu. Perut salai tu akak dapat kat mana? Oh, beli perut dekat ni, lepas tu salai lah kat rumah. Oh, salai sendiri. Okey.
Of course kena salai sendiri. So this is the telur yang dah siap salai, dah siap potong. And then this is the cili padi I dalam 50 gram dan kunyit dalam 12 gram, kunyit hidung. And then rebung ni I ambil daripada my kampung pula. Sebab kampung my husband, rebung dia lain. Kampung I, rebung dia potong panjang-panjang. You all ni bukannya bulat-bulat. Bukan bulat-bulat. Rebung bulat-bulat kan? Waktu kipas basah. Tapi kampung I rebung dia panjang-panjang. Ini betul-betul daripada Melaka punya. Okay. InsyaAllah now I nak start masak. Mula-mula just blend the cili padi. Ada semua masuk je. 70 grams of cili padi dengan 12 grams of kunyit hidung. Just masukkan aja. It's very simple and very easy nak masak lauk ni. Kalau you tengok I pakai ni tengkolok pun daripada orang Melaka punya ya. Kata Negeri Sembilan, you all Negeri Sembilan Melaka lebih kurang je lah adik-beradik. I blendkan dia 30 second. Speed 10. Sambil dia blend tu dia masukkan air melalui lid kita tu sebab kita punya MC ataupun tutup dia tu dia tak rapat sangat. So dia boleh allow, dia boleh bagi liquid masuk dan kita boleh allow wap untuk keluar juga. Jadi the design of the Thermomix punya tutup tu, lid tu is memang khas untuk menyenangkan kerja-kerja macam ni. Jadi nanti bila you all dapat you all punya Thermomix, your advisors will explain in detail. It's a marvelous engineering design. Dah siap. Bila siap, handle pun terbuka. Dah siap. Banyak sangat cili padi. Okey. Alhamdulillah cukup ni. Abang buka pintu. Sekejap. Kuatnya. Pedas lah tu. Kuat betul cili dia. Minum air sekejap Kak. Minum air dulu. Sorry. Kipas tutup. Kalau kipas buka tak dengar suara pula nanti Kak. Kalau buka kipas tak dengar suara. Yes. That's why I tutup kipas. Tapi pintu terbuka. Okey nampak. Okey cukup tu. Dia senang je masak ni. Lepas tu masukkan semua. Masukkan rebung. Rebung tu nak kena rebus dulu ke Kak Salma? Masuk je. Masuk je semua. Tak payah rebus. Tak payah rebus dulu. Okey. Sebab ini rebung ni biasanya dia dah masin, dah masam. So tak payah letak garam dengan asam. Kalau rasalah lepas tu sometimes rebung dapat tawar sikit kan, then you have to add in lah. I add in senang sangat blend, masukkan rebung, masukkan that is your perut salai. Okey. Masuk perut salai dia, masukkan santan, half a kilo of santan. Santan pekat ni masukkan semua-semua half a kilo. Yes. Sebab tu I kena pakai banyak cili padi because this santan is pure santan pekat sangat Then masak about 20 to 30 minutes. Kalau nak tambah air lagi sikit pun boleh tambah. Sebab santan tu pekat takut nanti air keluar lagi. Just masak, that's it. Senang 20 minutes ya? 20 minutes Kak? About 20 minutes. Temperature dia? Temperature is 95 aja sebab kita tak minyak. Itu yang tak nak pecah minyak. Itu special sangat Thermomix ni bila masak lemak cili api ni. Itu yang I paling suka sekali. Lepas tu just reverse spoon saja. Ya. Dah settle. Sekarang ni baju. Nah, Kak Salma dah boleh ajar kelas mengaji. Okay, thank you Kak Salma. Terima kasih banyak-banyak.
Mimi, sekarang kita nak pergi ke Manila, ke Filipina. Thank you. Oh, ya buat Pergi sendiri jauh dah. nih. Mungkin ramai yang confused. Orangnya pakai tudung, bercakap bahasa Melayu, lepas tu pakaian macam Melayu juga. Mimi sebenarnya asal Filipina, dibesarkan di Filipina, lahir di Filipina, pindah ke Malaysia 1993. Tu dia. Sebab tu boleh BM. Tapi for the benefit of some friends, I actually invited some Filipino friends to join us today. I'm going to speak in English if you don't mind. Yes. Cakaplah Filipina sikit, cakap Tagalog sikit. Itulah exactly, semua orang berpantun kan. So I pun nak mention nama dia Tulak. Tulak tu is like a poem pendek je lah. Okay? Kita dengar sikit. Dalam bahasa Tagalog. Okay. Wala nang sasarap pa sa pagkaing luto ni ina. At walang pagkaing salita na makapagliligtas ng kaluluwa, kundi ang salita ng dakilang lumikha. You know what it means? Very beautiful. Kita translate pula. Oh yeah, sekejap. No food will ever be as tasty as the cooking of a mother. Penting tu. Penting. And no word can feed and save the souls other than the divine words of the great Creator. Menarik kan? Deep, very deep. Dalam sangat. Very deep, very deep. Yes. Okay, so since I have limited time to present my dish today, I'm going to tell you it's called chicken adobo, or in Tagalog, adobong manok. So Sabah pun cakap manok juga kan? Manok, adobong manok. Okay. So we start because rasanya belum ada orang tunjuk cara nak kopek bawang putih pakai Thermomix, sebab resipi adobo ni dia banyak versi, tapi yang paling penting tu mesti dia ada bawang putih, dan bawang putih banyak. So sebelum start masak tadi, Mimi dah before I started, sorry dah switch ke BM pula, kata nak cakap bahasa Inggeris. So before I started, I already marinated my chicken with a lot of garlic and light soy sauce, a bit of dark soy sauce, and some vinegar. I will share the recipe. Whoever wants it, you can follow me. Quick and Easy Cooking with Mimi, my page. And I'm going to I mean, like, who wants to peel garlic kan? Dah pakai baju lawa-lawa macam ni. So kita buat 5 seconds reverse speed 5 because I don't want to touch my garlic anymore. Ini pasti ramai di kalangan kita perempuan, dia pakai baju lawa-lawa, dah pakai gelang and whatnot, tak nak ada pegang bawang putih kan, Adrina kan? Betul. So we peel our garlic. Kita dah pakai perfume, kita tak nak garlic. Oh yeah, exactly. And then our hands, kita salam dengan orang, tangan kita bawa bawang putih. So bawang putih, settle, the chop. So basically the steps I'm going to do now, I'm just going to saute this one, and I will make use of our huge weighing scale here. I only want 30 grams of cooking oil. Kita ni kan boleh guna macam-macam minyak. We can use all sorts of oil, but because I'm using, we have to match it with what we're cooking. So I'm going to use 30 grams of oil, very little oil for about 800 grams of chicken. And then I scrape down my garlic. I'm going to saute this. And then while I saute, I will tell you a little bit about the dish, because the sauteing will take about 3 minutes. And I'm just going to explain to you the rest of the steps, because I made this so easy. I converted this for the Thermomix, so easy, and it becomes boring if you want to watch the whole thing. So 3 minutes, 120C speed 1. So sambil while it is sauteing, I'm just gonna highlight once again, the key players of this dish is, of course, garlic, bawang putih, and pepper. So it's like a marriage of, because this is Sarawak pepper, so it's Filipino dish using Malaysian pepper, like me, Filipina married to Malaysian. Tak ada kena mengena. Okay, so what's important? Traditionally, benda ni leceh. Imagine you kena chop the garlic, and then after you chop the garlic, you have to saute, and it's not easy, you know. You'll be dressed nicely, and then the oil will be splattering here and there, and then you have to take care not to burn the garlic, right? Yes. And then traditionally, we all use ayam kampung. Dekat Filipina, kita panggil dia native chicken. So
ayam kampung lah kan. So it takes a long time to cook. What we would do, we don't marinate, but we will put all the ketchup, all the soy sauce and the vinegar and the garlic, and then we add water to cover the chicken. And then you boil it, and then after it has boiled, you lower the fire and you simmer it, and you keep stirring so that until that takes a long time, and you know you'll be sweating and you'll be in the kitchen. But now with the Thermomix, I can saute here, and then I don't have to simmer a long time because I switched up the recipe a bit. I marinate it instead, so that the cooking time is only about 14 minutes. So easy. I made it so easy. Yeah. And normally we would stir until the fat would separate from the liquid. So you have a bit of the gravy and a little bit of the brown of the chicken. So instead of doing that in the fire with a frying pan, it will be sticky all over the place, and you have to clean your pots and pans. So I switch it up, and I'm going to bake it after I cook it in my Thermomix. Okay, so as I was saying, the recipe varies from region to region, and people add all sorts of things to it. Before I was born and raised, I was raised as a Catholic, as a Christian. So for those people who don't know me, please don't be surprised if I talk about cooking different types of meat, okay? Because I was raised a Christian and I've tasted all sorts of things. So in a way, I feel like it gives me an advantage because I can understand and I can advise you even if I don't eat it anymore, okay? And for a lot of our Filipinos, we mix it up. There's pure chicken only. Sometimes they mix the chicken with the meat. Sometimes they add in some potatoes, and then sometimes they add in onions. So it will vary from region to region. And the thing is, Adrina, you know how in the olden days, everything is just estimate, aga-aga, yes. A pinch of that, a handful of this, right? So it's the same thing. I used to watch my grandmother cook, and I'm sad that I didn't write down any of her recipes. Okay, I'm not done talking yet, and now my sauteing is done, and I'm just gonna put in my chicken to brown now. You don't even realize I'm cooking. So before I pass into the next one, I'm just gonna put in the chicken here. I will brown it, and after I brown it, I will add the marinade to cook it, and then I will bake it. It's as easy as that. I wanted to ask you, I yes. noticed there is chicken adobe in the cookie dough recipe as well. Adobo. Chicken adobo in the cookie dough as well, right? So yours is slightly different because you have done it to your taste. Yes, exactly. And as I was saying, it varies from region to region and from family to family. As with any recipe, even in Malaysia, you have your own family recipe, I'm sure. Yes. You go to your mother-in-law, she has her own recipe. But the problem is, a lot of these recipes, they die with us. So this is what I like about the Thermomix. Now that I have the Thermomix, all the food that I missed from the Philippines, I now convert it for the Thermomix so that I can pass it on to my children so that they don't forget the Filipino heritage. So in the same way, whatever dish you are, whatever your nationality is, whatever culture it is that you have, you can easily adapt your family recipe for the Thermomix, and you can easily pass it on to the next generation because our cooking is so precise, right? How much of each ingredient, how long to cook. And that from that way, from the grandmother to the mother to the child to the grandchild, we pass on all of those recipes. And that, I think, is what a lot of people don't realize, because food is not just simply nourishing ourselves, but also passing on all those memories that we associate with food. So this is one of the things that I love about the Thermomix. And the other thing is, even if you've never cooked adobo, for example, before, you just follow the recipe and it will come out exactly as it should be. Yes. As with any other dish, especially in cookie dough. Okay, so that's about it from my side. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat. I'm going over to Malacca now. Thank you. Okay, Assalamualaikum, Fi. Okay, Fi is from Malacca. Waalaikumsalam. Okay, silakan. Okay, Waalaikumsalam. Silakan.
Alright, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Saya Fi Ahmad daripada Melaka tapi asal Terengganu. Jadi petang ni insya-Allah kita nak masak laksa kuah putih. Okey, ni memang tradisional Terengganu lah punya. So basically nak jumpa kat luar tu susah. Jadi bila duduk jauh ni memang kita rasa macam nak masak sendiri. Dulu kita rasa sangat susah tapi bila dengan Thermomix untuk buat satu family kecil pun dia sangat possible. Alright. So I start sekarang ya Kak? Ya silakan. Alright. Tadi I dah rebus apa laksa semua, rebus apa kita kata rebus ikan juga dalam Thermomix. So sekarang just nak tunjuk macam mana Thermomix tolong saya racik. Racik ni macam kita potong haluskan, kita kata mayang haluskan. Certain ulam sebab my hand satu tangan je kan. Jadi dulu kalau nak buat kerabu ke benda gitu saya rasa susah dan saya biasanya saya akan minta tolong kawan lain lah untuk prepare. So recently dalam group support group saya dia orang dah develop cuba jaya kisah maksudnya racikkan ulam guna Thermomix. Sangat best. Rajin eksperimen ya. Apa perkataan disebut tadi tu? Eksperimen tadi? Apa perkataan eksperimen diguna tadi? Meracik ulam. Sebab dia biasanya kan kita nak kena buat halus-halus kan. Alright Kak Ad. Okey silakan. So sekarang I nak racik santan. Bunga kantan lagi? Yes. Lepas tu I letak pudina sikit ataupun kesum. So I ada pudina je and then I letak ni lah. Kobis. Dia macam nak buat coleslaw kan. Coleslaw kan kita boleh guna juga dalam kita boleh tengok Thermomix punya resepi kan. Alright. So just letak, make sure dia dry. Lepas tu saiz dia lebih kurang macam tu ya? Yes. Okay. So memang you tak perlu potong banyak dah kan. Cuci-cuci, make it clean. Buat dalam, sebab tadi sikit je, I rasa dalam 15 second dah cukup. And then speed 5. That's it. Sekejap ya. 5 ya? Okay. Lama juga tu 15 seconds speed 5. Sebab this part memang kalau you all rajin boleh kita banyak eksperimen so that kita boleh dapat resepi yang macam yang selera dengan kita. Surya kita punya branch manager Surya itulah kerja dia masa dia nak buat buku dia tu. She did a lot of experiment. Kak, can you see? Wow. Sangat cantik. Dia dry and then benda ni boleh buat nasi kerabu, you can do nasi ulam yang Kedah punya kan. You can use the same method. Sangat best. Kalau dulu kan susah kan? Alright. So next I nak tunjuk macam mana Thermomix tolong I kisahkan tulang ikan kan. Sebab Terengganu memang dikisah tulang ikan dengan air and then we use back. Kita guna balik air tulang ikan tu. Jadi manis. So, I tunjukkan ni. Ini penting ni ramai orang nak buat laksa. The process of nak buat tulang ikan ni yang diorang tak sure sangat kan. Lecehnya banyak kena guna blender apa semua kan. Tapi akak pun pernah buat juga dulu. Kita orang eksperimen, kita tengok lepas kita dah kisar kita punya tulang, tak perlu lagi nak tapis. Yes. Halus ya. Kalau you tapis pun dia sangat halus dah sebenarnya. Tapis tu kadang-kadang buat syarat je sikit kan. Ni air rebusan ikan tadilah so I guna balik je. So ni dalam 20 second speed 8 to speed 10 kalau you nak pergi halus kan. Pergi speed 7 slowly naik kan. Semua dengan satu mesin saja, satu bowl saja. Kita tak perlu guna banyak-banyak perkakas or device. Cukup dengan satu Thermomix. Ya, hari ini saja kita dah tunjuk macam-macam macam-macam situasi di mana kita tak perlu nak guna banyak-banyak device. Thermomix saja dah cukup. Sangat halus, nanti I tapis sikit lah nak tengok berapa banyak kali yang boleh ditapis
Dan kalau you all kenal sesiapa, okeylah tak macam Fee memang one hander, tapi ramai juga kawan-kawan akak lah, my batch kan, my age. Kita orang sekarang ni kalau nak potong, nak pegang pisau pun dah sakit tangan. Kalau you kenal siapa-siapa yang memang sakit lah kan, tapi nak masak juga, kenalkan dengan Thermomix sebab Thermomix memang memudahkan untuk kita masak. Tengok tu, memang betul tu Adrina. Frozen shoulder juga. Lepas tu siapa yang tak larat nak berdiri lama-lama tu. Ya, betul. Itu yang kita nak tunjukkan sebab ramai orang tak perasan benda-benda ni. Tapi bila dia orang dah tahu, memang Thermomix memudahkan sangat. Tengok tu. You know, kuih-kuih Melayu, masakan Melayu ni sebenarnya memang nak ikutkan very tricky. Tedious also kan. And then here we are, and I am posting to share with all of you how easy it is to do with the Thermomix. Ya, bayangkan orang Filipina boleh masak masakan Melayu tiba-tiba. Ada boleh tak mute Husband terkejut. siapa punya sound tu? You ke? Ini. I kena mute. I need to mute because I'm cooking. Sangat halus dah sebenarnya. Ya. Cuma I just nak tunjuk dia punya yield kan. Ya. Alright. Sekejap Kita orang pun dah buat test eksperimen ni dah dulu dah. Memang sebenarnya tak perlu tapis pun. Nak tunjukkan memang dia memang halus sangat. Maksudnya yang ni kita boleh ambil pun sebenarnya. Betul, ni, betul. Dia dah jadi isi ikan. Ya, betul Fi. Boleh guna je sebenarnya. Dan lagi sedap sebab apa dia dah jadi isi. Betul, memang dia dah tak tajam lagi dah. Alright. So I kelas. I nak settlekan ni. Alright, sekejap ya Kak. Tengok tu senang sangat Fi. Dia boleh buat kerja dengan satu tangan je. Tapi Alhamdulillah anak-anak dia banyak menolong dia. Kalau macam hari tu dia orang buat roti canai ke. Banyak dah anak-anak tu boleh bantu dia. Okay, sekarang nak pergi for kuah sekejap je kan. Air kita letak tepi. Kuah guna bowl tadi je, I bilas je. Bawang putih sikit, 2 je, 1 boleh. Halia. Alright, lepas tu okey lah. Okay. So ni kita pergi 15 second. Kita nak halus. Kita pergi speed 10 jugalah. 15 saat dia pergi speed 10. Macam saya beritahu, dia pergi speed 8.5. Itu pun kuat juga. Very fast. This is one of the best feature of Thermomix as well. Sebab it is superior in this matter. In this manner. Dia dah settle. Dan kita tak perlu tukar-tukar bekas. Kita tak perlu nak tukar-tukar bekas. Kalau kita guna cara lain tu. Itu antara kelebihan besar sangat untuk saya Kak. Saya memang kalau bab tukar bekas kan, dia memang jadi renyah. Jadi banyak benda yang kita buat. Okay, ni flash yang tadi isi ikan. I dah siap-siapkan. Masukkan je. Nak kisar sekejap pun boleh. Kan? Sebab few second je. 2 second pun boleh. Okay, kita pergi 2, 3, 4 lah. Okay, done. That's it. Kita nak masak kuah dia. So semua benda kat dalam ni kita tak perlu extra blender kat luar. Blender saya, blender free lah kan. Dah bagi kat orang. Moga dia lebih bermanfaat lah. Kalau kat saya pun dah memang tak guna dah. Okay, sangat smooth. And then kita boleh tambah benda lain. Tambah air tadi dalam 500 je. Sebab ni untuk satu family makan je. Lepas tu kalau kita nak buat banyak pun untuk kita kata ajak orang makan pun still sangat worth. Sangat worth. Okay, ada hitam. Yang ni pun saya kisar dengan Thermomix daripada biji. Kan, dah pergi kisar lah kita kata. Yelah macam kawan kita Syuhada kata semua nak buat sendiri sekarang. Ada orang kata semua nak buat sendiri. Sebab benda boleh buat kan. Dan kita memang kita rasa lebih satisfying lah kita kata. Lebih berpuas hati lah dengan bila kita buat sendiri kan. Tunjukkan isi tu kalau boleh the content of your bowl. Okay, dah hilang dah sebenarnya ke dalam dah. Semua dah liquid dah ya? Dah letak liquid dah. Okay. Alright, dah memang halus sangat tadi. And then last kali kita letak santan.
Kalau ikut 1 biji santan pekat tu dah boleh. That's it. Alright. So dah And jadi then kita, dah jadi dah kuah putih. Masakkan saja. iya, masakkan saja. So tadi dia blend, dia tukang haluskan, dia tukang tu semua. Sekarang dia tukang masak pula. Bila So- kita masak ni, kita tinggalkan saja. Ya, I nak pergi 15 minit. So santan kita tak nak dia pecah sangat kan. Kalau biasanya memang kita kena tunggu dan kacau. Sekarang kacau dia dah auto 98-95 lah Okey, pergi kacau kita. Ni adalah sistem speed untuk kacaukan kita kan. Okey, so kita pergi 1.5 ataupun 2 pun boleh. Tak apa, Lupa sebab you satu tak ada lagi benda yang minyak halus. keping. Masukkan So, je. Orang kata okay, bila dah start masak dah tak boleh. Tak, still boleh. Kita still ada tudung yang terbuka dan still boleh campak je masuk kan. Betul. So Okey. Thermomix sangat senang. Biasanya kalau kita kenal dia, insya-Allah ramai dah sekarang among user pun dah banyak dah resipi-resipi biasa dah boleh guna Thermomix kan. Bila kita dah kenal function dia, memang insya-Allah akan rasa dia punya mudah dan efisien dia tu. Alright Kak, that's all from me. Okay, thank you so much. Ni nak datang, kita orang nak terbang balik ke Kuala Lumpur. Pergi ke Taman Tun. Alright, jumpa orang Taman Tun. Oi Eza. Wow. Assalamualaikum. I'm trying to do the Permaisuri Agong look. Cara macam ni, macam ni. Tak tahulah jadi ketak kan? Okay, so hari ni I nak buat something yang I think ramai orang suka, which is pengat durian ataupun kuah durian, okay? So, dia dalam buku Malay Kitchen ni. So, Malay Kitchen ni sangat best. I will also show, nanti I akan tunjuk, kita akan makan kuah durian ni dengan roti jala. Tapi roti jala I tak tunjuk hari ni. Tapi ada je resipi dalam buku Malay Kitchen ni, okay? So, pengat durian ni, dia sangat-sangat simple. You cuma perlukan durian, okay, which is the main actor. Kita perlukan gula Melaka, okay. So, gula Melaka ni kan, pastikan you patah-patahkan So, kalau gula Melaka yang original, you patahkan dia senang je. Tapi kalau gula Melaka yang tak berapa original, dia tambah gula. So, dia very keras, okay. So, make sure you patah-patahkan, okay. And then, kita perlukan santan. Itu je. And daun pandan, okay. So, very simple. Kita masukkan. Selalunya, actually sebelum I ada Thermomix, I masak, okay. Rajinlah juga masak. Bukan pasal suka sangat masak pun. Tapi pasal terpaksa masak. Dulu mana ada Grab semua kan. And my kids semua tengah membesar, so memang kena masak. Tapi memang I takkan buat lah all this pencuci mulut all this dessert ni. Sebab I rasa ambil banyak masa. Lepas tu tak tentu pun jadi. Tapi dengan Thermomix ni sekarang, I dah tak perlu nak beli kat luar ke apa ke. And bila you masak dekat sendiri, you boleh find the best quality ingredients. So macam ni, dia I guna XO, okay, dalam 700 grams. XO, lepas tu I guna Musang King, okay. Musang King ni I suka sebab dia punya biji dia kecil. So you dapat, rasa dia pun sedap. And then biji dia kecil, so you dapat more flesh, okay. So I'm going to put everything inside. Okay, so tadi I letak gula Melaka dah, I dah pecah-pecahkan. Lepas tu kita letak santan. Okay, so kejap I nak kena. Okay, ni santan ni dah campur dengan air. Kalau you nak resipi dalam Malay Kitchen ada, so don't worry. Tak payah nak tulis. Okay, so I'm just gonna put sikit. Kejap. You guna bekas pun nostalgia sangat. My mother pun ada bekas yang sama. Ini my mum punya ni, retro sangat ni. Itulah. Okay, kejap So, I tengah duduk ni, but I'm gonna berdiri sikit lah. Senang lah tuang. Sebab dah penuh sangat. Okay, so I akan tuang semua. Bismillah. Okay, masukkan. Okay, dah settle. Okay, so lepas tu, I akan tutup je. Okay, ini kan kalau kita masak macam traditionally, selalunya kita kena pastikan air api tak panas sangat. Lepas tu kita tengoklah, kena kacau, takut dia membuat-buat and all that kan. Kena kuatkan api, perlahankan api, kuatkan api. Tapi dengan Thermomix senang je. So you just run it for 15 minutes, 15 minit saja. Okay. Lepas tu sama juga macam masak lemak, semua kita tak nak pecah minyak kan. So santan, the perfect temperature is actually 90 degrees. So you dapat very creamy pengat durian.
So kita jalan 90 degrees 90 darjah. Lepas tu speed dia speed 1. Dah, that's it. Tak payah reverse Now you can do what? Tak payah reverse. Okay. Okay? So sangat senang, nanti later I akan tunjuk the end product, okay? Yeah, we will come back to you. Okay, Yeah. thank you so much. Sekarang ni kita nak pergi tu rumah yang terakhir kita visit hari ni. Kita punya branch manager, Suria Abdullah. Hello. Hai. Aduh, jenuhnya nak tunggu time. I dah masak nasi. Okay, I dah kejap borak sikit aja dulu sebab jenuh menunggu. I masak nasi sambil ni Puria katak kita steamkan. Okay, jadi baru nak cedok nasi dengan ingat nak masak lemak pucuk, lemak turi. Suri akan masak turi tapi dah panggil kan, dah kena panggil, letak tepi dulu. Lepas tu nak tuang nasi ni, nak tunjukkan macam mana, banyak mana nasi yang ada. And at the same time, ya Allah, tengok ni. Orang kalau panggil Geraldine syrup kan. Tapi ni, insyaAllah takut tak pecah dia kan ya. This is Roselle. Oh. Okay. You beli Roselle ke daripada taman you? Taman saya. Taman. Okay. Tak perlu banyak. Turi pun daripada taman sebenarnya. Tapi taman tu nak botak. So I tak apa, ada juga pokok turi. Okay, so kita letak tepi nasi, kita cerita benda yang kita nak buat ni. Okay, sebenarnya orang dah pergi ke Manila, orang dah pergi mana. So I ingatkan nak pergi juga ke Afrika tapi tak sempat hari ni. I ke sana kemari. Okay, so what I am going to do now, nak cakap orang putih pula, okay, is saya nak buat sambal tok-tok. Ada orang pernah tahu ke sambal tok-tok ni apa? Ni bahan-bahan dia. Nak ajar I tak tahu. I baru dengar tadi tok-tok. Sebenarnya nak cakap kabare. Okay. Kabare is in Jawa kan? Waras. Kan? Waras. Okay. Jangan tanya I lebih-lebih sebab keturunan atuk saya Jawa. Jadi mak saya Melayu Jawa. Bapak pun sama. Tapi saya dah tak reti cakap Jawa. Mak retilah. Jadi ini berasal daripada Jawa. Okay. And kalau you all biasa pergi makan ayam penyet ke apa benda ke. Okay. Dia adalah kat sini kan. Jadi apa dia kata greeting selamat tengah hari. Baru I Google tadi. Religion siang dia kata. Religion sonten. Okay. Maknanya selamat siang lah. So nak cakap orang selalu associate Jerman dengan Jawa. Sebab bahasanya berpintal kan. So cerdiknya Jerman, dia tahu apa yang nak masak sebenarnya. So I pergi ke high temperature mode. Adrina, you have to listen this because I tak guna my test machine sebab ada I godek-godek tadi dalam sini. Thank you Jerman for making it happen. Alright. So this is where I went to. Okay. I went to my recipe, I went to my SIP collections, right? I go on to my, tak nak cakap banyak tapi dah cakap banyak, tapi buat apa? High temperature basic vegetables. Alright? So ni kalau nampak kat sini, okay, kita kena of course save from our cookie do on our apps lah. Yes. Okay, so jadinya kat sini, I main-main tadi because there is a bit similar, to this. So you go to sauteed red peppers and onions. Okay. Click on this. Peppers and onion. Capsicum lah. Capsicum basically. Okay. Capsicum and onion. But although dia panjang sikit step, ada 2 step, but it's worth the wait. Okay. Because you can get it done nicely. So I'm not going to put olive oil, of course. Kita nak masak Jawa, tak boleh lah letak minyak olive kan? Dia minyak kelapa. Enggak sih. Pakainya peanut oil. Okay. Minyak kacang aja. I nak habiskan pun. Anyway, alright. So I'm gonna add in 15 grams. It's just nice, Oh, sorry, dah terlebih. Tak apa. Okay, it is just nice for this recipe, Masya Allah. Okay. So we go next. Okay, we're gonna add
red chili. So I'm using 4 chilies. Again, this is not a cooking class. 4 red chili and about 10 miha sebab Mariam dia melenting tapi anak I suka. So I'm going to add that. Okay. And there is another recipe where you add the onion. Okay. So I akan add the onion kemudian. I akan campur the garlic. Okay. Together. Alright. So it's about that. Sebab I dah hijack dah tadi dua batang cili untuk my masak lemak. Okay. Then I'm going to add this as well. Itu apa tu? Okay. This tu apa? Okay. Ikan bilis and also belacan. Alright. Okay. Ikan bilis belacan. Okay. And kita tak nak letak gula. This, the yellow onion is manis. Manis. Yeah. Okay. So, tak apa, I dah got it record dah in my other machine. Okay, so then we go next. Okay, always important as note here that you add a splash guard because this is high temp. Alright, done. And it takes 8 minutes. Okay, so 8 minutes ni you allow me sikit masa untuk just me to recap sebab I rumah terakhir kan. Right. You have seen a lot tadi kan, Adrina, dia orang semua dah tengok banyak kan. Thermomix is very versatile, it's universal. Not a stereotype kind of thing. Orang kata, saya suka masak atas dapur. Please go ahead masak atas dapur if you want to. Let me just show you my about plating ni, nak siap. Okay, because kalau you makan sambal tok-tok, dia ala-ala macam nasi ayam penyet tu kan. You kena goreng you punya tofu. Okay, you kena goreng you punya tempe. You can do that. Use lah dapur kau. Kau orang nak guna dapur, cakap oi guna. Tapi I find it letih sebab I have to wipe because dapur ni dah lama dah tak guna. 8 years dah tak guna my range cooker. Anyway, alright. So Thermomix is very universal. Gunalah apa yang kita nak guna. Okay, and then tadi Adelina tu dia kata dia bukanlah tukang masak sangat. Okay, dia rajin memasak. I ambil recap tau sambil I prep tadi. Sambil memasak, sambil dia semenjak guna Thermomix, rajinlah dia masak sebab mak dia pun very proud of her. Apa? Sebelum ni kalau nak masak terlalu simple sangat and dia rasa renyah. And kita punya host ni, kakak ni, Adrina sendiri bukanlah seorang yang memasak tapi sekarang dia terror. Betul tak? Sebab senang nak cakap macam mana. Orang kena tahu tu dulu, senang tu tak tahu nak cakap. Until you have your Thermomix, baru you boleh faham senang. Kalau dengar cakap tak boleh nak faham. Betul. Ini yang I nak summarizekan, nak ringkaskan. Okay, kita tengok DJ tadi. Bukan DJ kat list kita tu, tapi DJ betul. Latin Jam kita. Dia memang hebat duduk di dapur, memasak. Tapi bila first time I met her about 2 years ago, okay, dia curious Thermomix ni apa, dia tengok, dia suka. Dia kata, this is very easy. And look at her, she has already dia dah convert kan? Yeah, convert. And we normally say translate lah the recipe to a Thermomix recipe. Okay, and saya ni kalau orang kenal, Adrina kenal, Izzah kenal, okay, sebab kita kawan lama, Mariam kenal, I memang suka memasak daripada umur seawal 8 tahun. Okay, and I like to test. So that's where Thermomix helped me to be who I am today. Okay, and dulu cita-cita memang nak tulis buku, memang nak jadi celebrity chef. Tapi kalau kita Dek Non tak ada nama, siapalah nak layan kita, betul tak? Jadi thanks to Thermomix, dia dah bawa saya ke tengah dah. I won the Goman Award for my cookbook. Not only 1 award, tapi 2 kali award, Masya Allah. Okay, so lagi satu nak terangkan yang tadi Kak Amar cakap nak masuk gula Melaka, nak kasih racik kecil-kecil, nak takut dia punya blade rosak. Okay, I nak jelaskan sini. Bukan maksud dia blade rosak. Maksud dia, okay, very simple. Kita ikut safety protocol kat sini. Kalau benda yang besar tak boleh muat masuk, kita potong dia. And then minimum saja kita gunakan pisau-pisau ni. Okay, tapi kalau nak ada sentuhan air tangan ibu,
Laciklah mana kau suka, dek. Okey, macam saya punya ulam-ulaman ni. Okey, pakai pisau. Kita suka. Okey, kita buat macam-macam mana rupa kita nak. Jadi itu nak khabarkan. Adrina, item I ni dah harum dah, bau belacan, bau cili, bau apa tu, ikan bilis. Okey, sekejap lagi ni kita nak tebus saja. Okey, ada berapa minit lagi tu? Okey, ni 4 minit. Saya tak nak cakap sampai 4 minit sebab it takes a lot of time kan. Maksud kata kat sini, tak payah tumbuk-tumbuk. Betul. Tak payah nak linyit-linyit jap. Nak tunjuk juga sebab saya ni macam mak-mak yang lain, Thermomix yang lain. Ni, I actually kirim my husband when my husband has like project in Indonesia many years ago. Ni, nak kat Malaysia cari tak jumpa tapi dia dah belikan ini jumpa. Ini yang nak buat apa? Nak buat ini cobek-cobeknya, Bu. Okey, dilenyek-lenyek sambalnya, diolek-olek. Namanya sambal olek juga, ya. Tapi sekarang ni dah minat, jadi perhiasan dah untuk you. Perhiasan pun tak larat sebab I simpan dalam storeroom. I have this is size 26. Kalau you tengok, size pun tak hilang lagi. I got smaller than this, 2 size bigger than this. Apa halnya tu, Dek? Perhiasan lah tu, banyak-banyak macam tu sekali. Museum aku dah tak larat nak hias, Dek. I tinggal kat dalam store. Ni I korek keluar. Okay, you can go to other place. Nak cakap juga sekejap. Nasi. Tadi kita masak, you nampak orang semua pakai beroma-beroma sambil masak nasi. I kukuskan peria. Ini 3 cawan basmati. Okay, it's about 200. Tapi ni I tak tahu budak habis ke tidak. Besok I buat benda lain lah, bubur lah. Sebab apa? Nak cakap kan, okay, Thermomix ni bukan kata I tak masak, I tak suka masak, I suka masak, semua boleh. Okay, jadi Adrina nak cakap satu je, minta tolonglah kepada kami, tolonglah kami. Okay, bukan kami nak menjual, tapi kami nak tunjukkan betapa mudahnya Thermomix dapat menolong kita, especially nak Ramadan dah nak dekat ni, less than one, kalau nak kira-kira kan less than 1 month lah kan. Jadi tolonglah kami, tolong anda supaya kita tengok saja adakah ia untuk kita. Okay? Tu je Adrina, thank you. Thank you. Ya. I pun nak replace, nak tunjuk myself sekarang. I nak bagi satu lagi pantun sebelum I pergi dekat kita to show and tell tadi. Nak cakap, masak lodeh sambil bersila. Rasa ragu lalu menunda. Thermomix boleh masak segala. Kalau mau teruslah order. Itu I nak sambung pantunkan. Masuk. Satu lagi. Campak-campak tekan sahaja. Masakan siap di hujung jari. Thermomix hanya pemudah cara untuk mereka yang yakin dan pasti. Okey, sekarang kita pergi dekat Kak Rai. Sorry nak kacau. I tak reti pantun kan, tapi I nak dia kan cak pong. Tu je dah. Okey. Silakan Rat dengan Syashu. Seronok tengok you all punya perkakasan. Oi, cantiknya. Dari botol ni, dari botol. Dia kena botol tu belakang. Botol. And then botol kiri ke botol kanan? Botol kiri. Botol kiri. Okay. So, sudah selamat, sudah pantun tak pandai. Selamat sudah ku buat. Hanya untuk si Adrina si menawan. Ya Allah, cantiknya. Gadis-gadis Ayu, mak-mak dara Ayu. You all puasa ke tak puasa? Kalau tak puasa masuk mulut sikit. Banyak dah. Okey ya. Bismillah. Sedap. Sambil tunggu tadi kita orang dah banyak dah. Dah banyak dah kita makan saya. Boleh buat untuk bulan puasa nanti kan buka. Okey, yang satu lagi tu apa Syashu? Satu lagi ni adalah lepat ubi kayu. Oh, cara buat dia sama macam Adlina buat lah ya? Yes, tapi ini guna ubi kayu. Kita sagat ubi kayu tu dulu kalau kita sagat dengan apa nama tu? Penyagat tu kan.
Tak tahu nama dia. Perniagaan ni kita sagat ubi kayu ni dalam Thermomix je. 8 seconds. Tak luka tangan. Tak luka tangan. Jangan kena luka tangan kan. Thermomix adalah juga penyagat. Oh, bestnya. Lepas tu minum dengan kopi teh panas. Oh lama. Teh obeng. Teh obeng tu buat dengan Thermomix juga ke? Yang mana? Teh tu buat dengan Thermomix juga kan? Oh sudah tentu teh tarik tak siap lagi. Lepas sekarang ni I dah kukus the second batch. Kita buat 2 kali kan? Satu ni untuk rumah satu ni untuk rumah Syashu. Wow. Ya Allah, sedap betul. Seronok. Okay. Okay, Alhamdulillah. Thank you so much. Sekarang ni I nak pergi tu. Okay, lepas Razia kita nak pergi Adlina. Thank you. You can mute yourself. Adlina. Over to you. Okay. I'm back. Okay, saya punya lepak pisang sudah siap. Tengok tu. Kalau dulu tak pernah buat, sekarang dah buat. Kalau dulu tengah fikir apa nak buat, nak bagi kawan-kawan untuk bulan puasa ni kan. Betul. Bukan saja buat untuk kita. Kan selalu kita orang kampung kan kerja dia tiap-tiap bulan puasa. I ingat lagi kita bawa mangkuk tingkat tu, kita masak untuk diri kita, kita bagi neighbor kita. That's a very good idea untuk bagi jiran tetangga juga. Okay, so ini tadi dapat dalam about 10 pieces. Actually the original recipe I half the recipe. So maknanya boleh dapat dalam 20 pieces of this. Memang macam you cakap Kak Rina, memang kita boleh share kan? Tukar-tukar pinggan. Dia kan nak bagi ni, bila kita bagi daripada kita punya air tangan lagi, lain daripada kalau kita pergi beli. Betul kan? So nak cakap macam mana Thermomix tu tak buatkan all of us ni so passionate, because it is, you know, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Betul. Sekarang dah boleh beri sebab dah pandai banyak benda. Actually kan dalam I punya support group, dia orang baru cakap, dia kata sejak ada TM6, dia kata dia belajar banyak sangat. Tak pernah benda yang dia tahu, sekarang dah tahu. So ilmu tu memang melambak. Betul tu. Okay, Adlina, terima kasih banyak-banyak. Sekarang ni I nak pergi dekat DJ Liz. DJ Liz bersedia DJ Liz. Oh, ada cucu. You kena unmute yourself. Ni cucu yang baru tu ke? Ya Pak, you pergi first kali you are my guest masa wedding. Dah ada. Alhamdulillah. Okay, ni pun dah siap. Tengok dia nampak letak pokok-pokok lagi. Okay, so itu kita punya ikan patin masak tempoyak dah siap, mudah sangat-sangat. Dah lama dah siap kan? Dah lama. Relax, make up cantik. Lepas tu datang pula main cucu, boleh main-main. Kan senang tu. Kita nanti puasa ni masak sambil beribadah, sambil bermain dengan cucu. Semua boleh. Betul Kak. Terima kasih Kak Liz. Sekarang ni I nak pergi over to DJ. Aku dah siap. Banyak lagi yang keluar tu. Ni sambil tunggu you all masak, I pun masak nasi. Ada pekasam. Okay. Sambal udang petai. Ya Allah. Sambil-sambil je tadi tahu. Sambil-sambil. Ni I tak boleh tonggeng sebab takut dia. Nampak dah. Takut dia tumpah, okey? Gulai ni ikan masin kuning cantik. Okey. Nasi pun masak pakai TM6 dalam basket, cantik. Basket ni cantik lah. Kalau you jumpa, carilah satu untuk I. Okey, ilmu Thermomix je kita bila tengok orang lain dia buat masakan dia letak dalam bekas cantik-cantik, kita pun minat sekali. Sebab tema masakan kampung kan, kuah. So memang sesuai lah. Cantik sangat. Okey, tu je. Okey, thank you. Okey Kak Marzita, tolong unmute. Okey Kak Mar.
Okay. Ui, cantik. Masya Allah, dah. cantiknya. Hati-hati Kak Ma. Licin sikit. Dapat satu big mole dengan kecil-kecil ya? Ya. Dia akak tunjuk dia punya Oh, mall very je. nice. Tadi akak nak tunjuk masa akak mixkan santan tu, masa dia tengah gula anau tengah panas, akak mix santan dengan telur sekali 3 biji. So maknanya dia mix well tau. And then baru Yeah. akak taruh dia punya pumpkin yang dah blend, only 10 second, speed 7. Akak cerita ni sebab kalau cara tradisional memang susah nak dapatkan dia punya mix well tu kan Kak? Dia kena kacau supaya dia jangan ketus. So dia kena kacau sekali. Dengan telur, dengan apa. So this is so easy. You mix everything and just tunggu je. Senang. Senang sangat. Thank you Kak Mar. So siapa yang minat nanti contact Kak Mar untuk nak tahu resepi puding labu kuning. Puding labu kuning. Okay. Okay, thank you. Kak Salma. Oi, cantik dengan dia punya dulang sekali. Dah siap ni lauk rebung I. Okay. Ada ikan masin. Sambil-sambil tunggu lauk rebung masak, sempat I buat gula melaka. Oh, betul lah Kak. Nostalgia. Betul lah Kak. Dengan bekas-bekas akak sekali. Memang nostalgia. And sempat potong Bikai. Tambah tumis udang ada makan tengah hari tadi. Kita nak keluarkan. Saya kan Kak bila ada kenduri kat kampung dulu-dulu lah masa saya kecil. Kita orang dulu ada banyak dulang besar-besar macam ni. So tiap-tiap kali nak siapkan makanan, satu dulang dengan cukup lauk-lauk dia, lepas tu kita pas. I tak tahulah bila lagi nak rasa keadaan macam tu. Okey. Ni air teh kita nak minum nanti Okay, thank you Kak Salma. Alright, sekarang the next person kita nak pergi tengok Mimi dengan dia punya chicken adobo. Okay, thank you. Alhamdulillah adobo pun dah siap. I duduk je. Nak tunjuk je something sebelum I tunjuk adobo. I dah buat pre-clean I punya bowl, Adrina. I masukkan air je. Tengok apa jadi dengan aku punya bowl. Bersih you. Memang. Pre-clean So ni senang. one of the best feature. Semua feature bagus lah. Tapi pre-clean ni memang lah mudah sangat-sangat. Kan? And here is my chicken adobo. Mesti rindu kan makanan yang kita selalu makan time kita membesar tu kan? And of course, Filipino style, Asian style mesti makan dengan nasi. As we say in Tagalog, kain na. Let's eat. Kain na. Jom makan. Kak Ina. Oh, jom Itu makan. dia. Kak Ina. Thank you so much Mimi. Okay, sekarang kita pergi ke Melaka. Sekejap, tersedak Kak Ina dengar. Nanti kena Kak Ina, jom makan. Bukan Kak Ina, it's Kak Ina. Tahu. Tapi kalau orang silap dengar, tersedak dia. Nanti I tag dia. Aduh. Okay, sekarang next person now kita nak ke Melaka. Okay Kak. Okay, tu dia. I tengah cari you sekejap. Alright. Macam mana laksa kuah putih Terengganu kita? Dah siap. Tara. Wow. This is nanti a bowl. akak memang suka laksa ni tau. Nanti akak nak minta ya dia punya resepi. Boleh. Simple sangat Kak. Simple sangat. Nampak tak Kak? Nampak. Memang tergetar dah tangan. Okay, tengok dia punya hidangan. Set ni, talang. Satu talang je. And then saya buat daripada scratch, guna Thermomix je. Tak guna stove langsung. Betul. So sebenarnya tadi start pukul around 3 tu lah start. Sebab ambil anak sekolah tadi kan, balik dah pukul 2 lebih sebenarnya. Buat. Alhamdulillah sempat join the demo. Join the FB Live dengan Team KLM. Sangat best kan. Semua possible insyaAllah. Itulah, itu yang seronok tengok Fi ni dengan kan. Fi, mak, anak berapa? 4 orang? 4. Lepas tu sempat pergi hantar anak ke sekolah. Lepas hantar anak sekolah, sempatlah buat benda-benda ni. Jadi siapa yang berminat nak jadi macam Fi, ya,
nak share passion for cooking, boleh saja contact kami ya, sebab kami alu-alukan lebih-lebih lagi yang memang suka nak share, nak buat sharing macam ni. Okay, thank you Fi. Sekarang I'm going to go, I'm going to go over to Izzah and your pengat durian. Sempat Izzah? Hai. Sempat. So tengok ini kan ada lagi, kita ada pakai lagi, okay. Benda-benda ni jangan buang. This one is traditional, so you should keep it, right? Okay, dah siap dah. I punya pengat durian. Okay, nampak tak? Nampak cantiknya bekas-bekas you. Okay. Lepas tu I buat juga roti jala. Okay, nampak kan? Nampak? Ya. Roti jala. So roti jala ini memang punya klasik, okay. I tak tahu apa benda. Elok lagi ya. Elok lagi. So tadi dia pakai ni, okay. Lepas tu ini gula kabung. Gula kabung tu buat daripada pokok kabung lah kot. Lepas tu ni gula Melaka. Yang ni kita kena beli juga tau. Kita kena ada benda-benda ni. Ya betul. I dah cakap dah order dah dengan Suria. I dah order dengan Suria. I beli kat Melaka ni, murah je. Ya. Itu nama dia apa Sorry, nak tahu nama dia. Untuk tampi tu. Itu dulu nak separate the grains of rice from the husk tu kan. Kita belajar dulu buat macam tu kecil-kecil. Oh, nostalgic betul lah. Masya Kalau Allah. kat Melaka, Fi kena cari untuk kita macam tu. Ada dekat Janda Baik. Memang buat untuk tu. Nama dia Tampi. Tampi tu ada. Tagalog bila Ada dekat Taman Tun, tak payah pergi Melaka. Nanti saya belikan dulu. Okay. Okay. Nanti kita jumpa dekat pasar lagi. Lalang tu I belilah. Boleh. Sekali kita jumpa. Nanti I nak cari juga. I nak saiz kecil, saiz besar, saiz sedang. Ada. Okay. Now kita hantar sikit Eza makanan tu. RM10. Okay. Bye. Thank you so much. Okay, finally kita pergi balik dekat kita punya Suria. Brand manager Suria. Okay, I tunggu je sebab nak tebur dia cepat. Okay, ni dah jadinya high temp. Sebiji macam dalam kuali yang korang kalau buat ni, confirm meletup-letup. Okay, confirm. Itu memang pasti. Jadi, kita tak payah nak meletup kat sini. Kita guna high temp. And sementara kita nak, sementara kita untuk dua saya cuba sekali ke dua kali gitulah 2 second. Alamak, the mode is available soon sebab dia belum drop 260. Alamak, kejap. Kalau tak apa, tak payah nak tebur. Dia sepatutnya tebur. Sebab tebur dia 75. Bukan technical. Ini safety. Betul. Sebab apa? That's why tadi saya tak panggil kakak untuk saya tebur. I tebur sebab tunggu dia sejuk sikit. Okay. This is for the rest, especially those yang baru dapat Thermomix. Okay. Dan juga kepada advisor yang untungnya advisor KLM akan tahu ni lah sebab I will always our training will always show this lah kan. Jadi tak mengapa, tak payah guna turbo. Okay, kita akan gunakan another speed which I try. Okay, speed 10 seconds sebab dia masih panas juga, about 70 degrees ni. So when you use bila temperature dia tinggi, you have to slightly use a longer time, which is 10 second longer time. And turbo is speed 10 lebih kurang. So dia ambil masa untuk nak naik. Dia ambil masa untuk grind. So don't worry. Okay. 10 second je pun. Dah pun. Okay. And in fact, masak kampung gitu renyah, hari ni kita masak kampung siap cepat. Tak pukul 5 pun dah siap. Yang bestnya kan, makeup still on. Branch manager kata kalau advisor masak kalau guna Thermomix kita mesti remain gorgeous. Apalah sangat kalau nak pakai. Okay, sebenarnya I pun tak ada kampung, saya orang Muar.
bukan nak cakap apa kakak, bukan nak sombong. Memang saya duduk dalam bandar. Masalahnya sekarang I duduk dekat KL ni kat PJ, memang saya tinggal di Kampung Tungku. Terbalik. Okey, tengok ni. I kasih dekat sikit kan. Betul. Yes. Betul, kalau tumbuk, you kena tumbuk. Lepas tu mengecik-ngecik masuk mata, kena pakai spek mata, goggle dan sebagainya. Tak perlu lagi. Ni kan, dah sedap makan macam gini. Kalau you all suka nak letak asam limau, you all letak. Okay. And ini dah cukup dah. Kalau anak I yang ini, satu malam aja boleh habis. Anak bandar. I dah rasa dah benda tu dalam kepala I dah dapat rasa dah. Sedap. Okay. Tahu. I dah tengok baru I tahu. Kalau dengar nama I tak tahu. You know lah. Adina, anak bandar, semenjak I develop Malay Kitchen ni, okay, dia orang jadi seronok makan masakan Melayu. I pun jadi seronok nak masak sebab sebelum ni spaghetti lah, olio lah, segala lio-lio semua dia nak. Jadi kat sini dah tak perlu. Okay, maybe I turunkan sikit my camera. Ya, baru betul. Yep. Okay, alamak, sekejap. Wow. Okay, masak lemak je belum siap sebab korang letih lama sangat. Ni mesti Adrina suka yang ini. Yang ini, okay, letak nasi kat dalam. Okay, and then kita ada sepatutnya ni letak kat sini. I tak nak nanti kena basuh banyak. Okay, macam ni. Penat. Okay, bestnya you punya ulam-ulam. Semua tu I tahu suka. Kakak suka. Ya, kan ingat tak kita pergi Kelantan, kita makan satu buffet. Okay, I nak tunjukkan. This is tinggit burung. Tinggit burung baiklah untuk kesihatan. This is pucuk gajus. Yang ini pucuk belinjar. Belinjau. Belinjau. Okay. And this is terung pipit. Which kita masakkan Thai banyak juga pakai terung pipit. Suka tu. Ini sedap terung ni. Okay, because I follow one YouTuber, she's a maid in Taiwan, and she is very inspiration lah. Follow dia, dia akan makan dengan sambal ni lah. So that's where I got the inspiration to share, and makanlah tak payah ada lauk lain, dah sedap dah sebab cukup rasa. Sekejap nak bagi kata tak puasa kan, pada orang yang puasa minta maaf banyak-banyak. Jangan bazir lip kita, dah terliur dah ni Adrina. Okay. Yalah tu. Okay, I tahu macam mana rasa dia, sedap sungguh. Sedap. Ya, betul. Kalau nak cili padi, kalau untuk Mariam, kita tak payah letak cili padi lah. Ikut suka kita ya. Lemak pedas pula lah. Okay. Okay, terima kasih banyak-banyak. Cop. Ya, your Roselle juice. Okay, sekejap. Nak bagi petua. Petua boleh bagilah sebab resepi banyak sangat tulis. Now, when you want to boil your Roselle, you buang the calyx. Dia punya kulit tu ya? Yang kelopak tu? Biji dia. Dalam. Kita ambil kelopak saja. Yang ini kita biarkan. But some people say you break it up. Dalam ni biji. Okay. You cook dalam dia asing. That's for, I think, health benefit. I think that one is more on for diabetes. But this one you can recycle back. Tanam yang ini. Okay. Let it until dry. Okay. About a week or so. And then you buka. Dia biji ada banyak. Sekejap I tunjukkan sekejap kat sini. Since we have time. Okay. You will recycle and tanam sebab Roselle is very easy to grow and dia juga very easy to dry sebab apa? Dia macam pokok renek lah orang kata kan. Jadi bila dia dah habis harvest, kita dah habis harvest dia, dia akan matilah. Okay, so before dia mati tu you recycle kan, ni tak kering lagi. That's why you have to you have to keringkan dia, nampak tak? Okay. Ni putih, kalau tiap dia jadi chocolate, orange, chocolatey. Okay, this one tanam memang confirm cantik Roselle. Okay, thank you everyone. That's from my dapur Kampung Tungku. Terima kasih semua. Alright, stay on ya. Yang lain-lain tu stay on. We'll see each other lepas ni. I nak cakap sayur keladi ulam raja. Masakan kampung sedap yang amat.
terpaksa masak walaupun bekerja, Thermomix pembantunya waktu yang gamat. Jadi dari Johor pergi ke Kedah, singgah sebentar di Pasar Tamu. Masak sudah, jamu mata, telinga pun sudah. Harap semua terhibur sambil menimba ilmu. Okey, dengan itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Jangan lupa hari Sabtu ni kami punya tiffin. Food apa? Adalah lagi satu. Pukul 3 petang juga. Lunch boxes. Lunch boxes. Okay. Lunch box ideas, Disney inspired and more. Yes. Sebab kelas dah masuk balik kan? Sekolah dah masuk balik. Contact your advisors to get the link because that one kita share dengan Zoom. Alright? That one is private, so it's not going to be broadcasted on Facebook. So get the link from your advisor and join the fun this Saturday. Exactly. Thank you, Mimi. So we hope everybody dah terhibur. Jadi terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kok. Selamat kok. Okay, I stop recording. Just for everybody, boleh tak pandang ke kamera sekejap? Semua pandang ke kamera. I nak ambil print screen sekejap. Print screen. Allahu Akbar. Okay. Nampak tak ni? Kak Salma, I tak nampak muka you. Ke bawah sikit. Okey, dah semua orang? Syashu. Okey, sekejap. Karen ke bawah sikit, ke depan sikit. Okey, semua dah? Ke depan sikit. Okey, you all siapa yang boleh ambil pun print screen ya? Print screen. Okey. Smile. Okey, I boleh ambil satu je. Okay, I'll take another one. Hang on. Ambil dengan ni kejap. Smile. Okay, Syashu, cepat Syashu. Okay, I'll take one. Ready, 1, 2. It's still recording, you know. Siapa nak record lagi? Recording boleh putus, boleh apa ni kan? Alright. Facebook